Filem ini berjudul The Mask. Watak utama dalam filem ini bernama Stanley Ipkiss. Stanley merupakan seorang pegawai bank yang sangat baik hati dan bersopan santun. Namun, dalam hal lain, dia sangat malang, terutamanya dalam perhubungan. Semasa mereka sibuk bercakap, tiba-tiba muncul seorang wanita yang sangat cantik datang ke bank tersebut untuk membuat rekening. Stanley seterusnya melayan wanita yang bernama Tini itu. Sambil menunggu, Tina sesekali coba menggoda Stanley sehingga Stanley salah tingkah. Disebabkan Tina yang terlalu agresif, Stanley sampai mabuk dan mula terpikat kepada Tina. Namun, tanpa diketahui Stanley, Tina sebenarnya kekasih Dorian yang merupakan seorang gangster dan perompak. Tina merupakan seorang penyanyi di kelab Kokobongo yang ternyata kelab itu adalah milik Dorian. Lebih mengejutkan apabila tujuan Tina sebenarnya datang ke bank untuk mencari tahu tentang keselamatan di dalam bank tersebut untuk melakukan perompakan. Kembali ke Stanley, dia pergi ke sebuah bengkel untuk melihat kenderaannya yang sedang dibaiki. Namun, keretanya ternyata sudah sangat nazak sehingga pekerja bengkel tersebut memerlukan waktu serta kos yang tinggi untuk membaikinya. Namun, disebabkan Stanley tergesa-gesa ingin memakai kereta, dia terpaksa meminjam kereta Ferrari kepunyaan pemilik bengkel tersebut untuk dibawa ke kelab Kokobongo. Setibanya di kelab Kokobongo itu dengan menaiki kereta Ferrari yang dipinjam, Stanley mendapat perhatian ramai kerana keretanya yang terlalu menggoda itu. Stanley malah dilarang untuk masuk, namun di saat dia bertekad untuk masuk, dia dilempar oleh petugas kelab tersebut di tempat basah, menyebabkan bajunya basah kuyup. Dia tidak sengaja bertemu dengan Tina. Sewaktu sedang bercakap dengan Tina, penjaga parking datang menyerahkan kunci kereta Ferrari-nya itu, menyebabkan dia menanggung malu yang teramat sangat kerana bertampil buruk di depan wanita yang dia sukai. Setelah itu, Stanley akhirnya pulang dalam keadaan yang sangat frust. Dia turun dari kereta dan langsung menendang kereta Ferrari tersebut. Namun, ketika masih dalam kekecewaan, Stanley tidak sengaja menemui sebuah topeng kayu di tepi sungai. Disebabkan nampak menarik, dia terus pergi mengambilnya. Setibanya di bilik, dia bermain dengan anjing kesayangannya yang bernama Milo. Stanley tiba-tiba membuka channel dan terlihat acara yang sedang berbahas tentang topeng, sehingga dia teringat akan topeng yang ditemuinya. Kemudian, Stanley cuba memakainya, lalu dia berubah menjadi seorang lelaki berkepala hijau dan jauh beza dengan sikapnya sebelum ini, tidak kira dalam percakapan maupun perangai. Di dalam poket Stanley ada bermacam-macam peralatan ajaib, dan ketika jam di dalam poketnya berbunyi kuat, tuan rumah langsung muncul dan menembak Stanley kerana terkejut. Di tengah kekacauan itu, Stanley menggunakan kuasa supernya untuk menghindar dari tembakan tuan rumah tersebut. Mulai dari mampu berlari semata kilat, dia juga mempunyai kekuatan tubuh yang elastik. Dia kemudiannya diganggu oleh beberapa orang jahat. Namun, perkara sebaliknya berlaku, malah Stanley melayani mereka dengan permainan silap mata, menyebabkan penjahat itu kagum, dan saat melakukan silap mata yang terakhir, Stanley tiba-tiba menghasilkan pistol dan menembak mereka sehingga lari lintang pukang. Menyedari kekuatan topeng itu, dia berangan menjadi superhero dan menumpaskan kejahatan. Keesokan paginya, dia menganggap kejadian itu hanyalah satu mimpi, sehingga ada pihak polis datang untuk memeriksa ada kekacauan di hadapan biliknya malam tadi. Stanley akhirnya sedar semua kejadian itu adalah nyata. Pria bertopeng yang membuat onar dipanggil The Mask oleh pihak masyarakat luar, dan tiada seorang pun tahu bahawa The Mask itu ialah Stanley. Keesokannya, di tempat kerja Stanley diwawancara oleh wartawan bernama Peggy mengenai kekacauan berlaku di hadapan biliknya, dan Stanley menyatakan tidak mengetahui apa-apa berkenaan hal tersebut. Di akhir wawancara, Peggy malah menyatakan Stanley merupakan lelaki idaman ramai wanita kerana sikapnya yang baik dan sopan santun. Mendengar itu, Stanley makin yakin diri untuk mendekati Tina. Namun, bukan selaku dirinya sendiri, malah dia memilih untuk memakai topeng tersebut untuk menggoda Tina. Sebelum ke kelab Kokobongo, Stanley sempat melarikan wang yang dirompak oleh anak buah Dorian di bank tempatnya bekerja, dan akhirnya pihak polis datang menangkap mereka semua. Tidak lama kemudian, Stanley datang ke kelab Kokobongo menaiki kereta mewah yang dibeli hasil daripada duit rompakan tadi dan mendapat perhatian orang ramai di kelab tersebut. Semasa masuk ke kelab tersebut, Stanley sangat terkejut melihat penampilan Tina yang sangat mempersonakan. Setelah Tina selesai menyanyi, Stanley pun mengajak Tina menari bersama. Namun,
Dorian sangat marah melihat kejadian itu sehingga dia membubarkan pesta tersebut. Dorian mula menembak Stanley dengan membabi buta dan Stanley terus melarikan diri. Di waktu yang sama, ada pihak polis yang datang menyerbu kelab tersebut untuk mencari Dorian. Dorian menyatakan perompakan itu bukan dia yang lakukan tetapi The Mask. Tidak sengaja, pihak polis tersebut menemukan serpihan baju tidur yang pernah dipakai oleh Stanley semasa melakukan siasatan sebelum ini di bilik Stanley. Polis tersebut datang ke rumah Stanley untuk menyiasat. Stanley bergegas menyembunyikan wang rompakannya itu. Dia menyatakan baju itu telah lama dicuri oleh orang lain. Namun si polis tersebut tidak percaya dan bertegas untuk memastikan tekaan yang benar, iaitu Stanley dan The Mask adalah orang yang sama. Dorian pula akan membayar wang yang banyak kepada sesiapa yang menangkap The Mask hidup-hidup. Seiring perjalanan waktu, kepribadian Stanley mula berubah semenjak dia memakai topeng tersebut. Sebelum ini, dia hanya diam saat dimarahi. Namun, kali ini dia melawan balik majikannya tersebut. Tanpa sengaja, Stanley bertemu dengan Tina. Tina memberitahu yang aksi tarian The Mask membuatkan dia sangat kagum. Dari situ, Stanley memberitahu Tina bahawa dia dan The Mask merupakan kawan baik semasa belajar dahulu. Malah, Tina merasa lebih kagum apabila Stanley menyatakan guru tarian The Mask itu ialah dia sendiri. Di akhir perbicaraan, Stanley berjanji dia akan temukan Tina dengan The Mask. Disebabkan itu, Tina berasa gembira lalu mencium pipi Stanley. Keesokan harinya, Stanley pergi bertemu seorang ahli topeng untuk memeriksa topengnya. Dia menyatakan topeng itu dari setengah abad yang lalu yang merupakan topeng yang sering membuat kekacauan. Setelah mendengar penjelasan itu, Stanley beranggapan ada roh yang menghuni topeng tersebut dan roh itulah yang membuat pemakainya mempunyai kekuatan super. Ringkas cerita, Stanley bertemu dengan Tina di lokasi pertemuan. Sambil menunggu The Mask, mereka sempat menikmati pemandangan indah. Selepas Tina menagih janji, Stanley kemudiannya pergi berubah menjadi The Mask. Saat The Mask sibuk menggoda Tina, pihak polis datang untuk menangkapnya. Mereka akhirnya menemui bukti kuat, iaitu The Mask adalah Stanley setelah melihat kad identiti diri. Namun, The Mask berhasil melarikan diri dari mereka. Semasa dikepung, The Mask langsung menari sehingga mereka gagal fokus dan lebih parah lagi, mereka terpesona dengan tarian The Mask dan turut menari bersama. Masa keriahan itu dimanfaatkan oleh The Mask untuk melarikan diri. Sewaktu melarikan diri, The Mask dibantu oleh Becky. Mereka saling berbicara mengenai diri Stanley dan The Mask. Semasa Stanley termakan kata-kata manis si wartawan itu, ternyata Becky membantu Dorian untuk mendapatkan topeng itu kerana sudah dibayar oleh Dorian. Dorian pun terus mengambil dan memakai topeng ajaib tersebut. Dia berubah menjadi penjahat bengis yang lebih berbahaya daripada The Mask. Anak buah Dorian pula mengambil kembali wang rompakan tersebut di rumah Stanley. Di tengah perjalanan, Stanley berhasil melarikan diri namun ditangkap oleh pihak polis. Sewaktu berada di dalam penjara, Tina datang mengunjungi Stanley dan berkata dia mahu melarikan diri dari Dorian. Dan Tina juga sudah mengetahui yang Stanley adalah The Mask. Namun, berkat bantuan Milo yang mengikuti kereta polis dari belakang, dia berjaya membantu Stanley mendapatkan kunci lokap. Dorian pula merancang untuk mengebom acara bosnya nanti di Kokobongo dan meminta bantuan Tina untuk membantunya. Stanley bergegas ke Kokobongo dan terlibat pertarungan dengan anak buah Dorian. Di saat Tina berjaya memujuk Dorian melepaskan topengnya, Tina langsung menendang topeng itu hingga terlempar jauh dan ditangkap oleh si Milo. Malah, si Milo pula terpakai topeng tersebut menyebabkannya berubah menjadi monster ganas yang menyebabkan anak buah Dorian ketakutan. Pada waktu yang sama, Stanley memukul Dorian bertubi-tubi tanpa henti. Semasa ada peluang, Stanley pun melepaskan topeng itu dari Milo. Dan seketika itu, dia terus memakainya dan berubah menjadi The Mask. Dan dia berjaya mengalahkan semua anak buah Dorian. Demi menyelamatkan nyawa Tina, Stanley menelan bom tersebut dan meletup di dalam perutnya. Stanley menggunakan kekuatan supernya dan menyebabkan Dorian tersedut ke dalam putaran air. Akhir cerita, polis tidak menangkap Stanley dan beranggapan Stanley ialah pahlawan yang menyelamatkan masyarakat. Setelah itu, Stanley bersama Tina dan Charlie pergi membuang topeng ke tempat asalnya yang dia temui.
dan filem pun tamat.